Okay, here you go. Hai. Nak pergi jogging tapi pakai jubah macam mana? So abang seorang je lah yang jogging. So sis buat vlog. Hai semua, Assalamualaikum. Tiba abang cakap Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okay. Ada entiti lain lah kat situ. Nampak dia orang tengah warm up. Okay. Assalamualaikum semua. So hari ni hari yang kedua buat vlog. Belajar-belajar je ni sebenarnya. Tak pandai pun. Saja try buat vlog. Main hentam je. So insyaAllah akan datang makin lama makin improve kan. So kita kena buat juga. Kena belajar buat. Kalau tak sampai bila-bila pun tak akan jadi. So hari ni kita punya topik apa abang? Semalam Kopeto tu apa? Siapa blessing hunter? Hari ni punya topik apa? Ada iklan pula kat belakang. So hari ni punya topik, masa sis tanya dekat Instagram, sis ada buat ask question. So ada tulis dekat, ada post dekat feed juga. Sis tanya korang nak konten apa untuk sis punya channel YouTube ni. So ada macam-macam idea, ada macam-macam cadangan. Antaranya macam mana sis start business, macam mana sis start berbudak, lepas tu tabligh, pasal masturat, lepas tu pasal apa lagi abang? Yang banyak tu pasal sis dan suami, pasal sis dan abang Anip, macam mana kahwin apa semua tu lah. So hari ni sis akan sambung yang semalam punya tu. So semalam sis dah bagi tahu macam mana tercetusnya idea untuk dapat nama Kopeto. So sis akan sambung untuk macam mana sis start Kopeto, daripada modal berapa, macam mana sis start buat tu sebab ada orang push, ada orang suruh ke ataupun suka-suka ke. Okay, sis akan cerita. 1, 2, 3. Nak cerita. So macam mana? Abang nak pergi jogging ke nak join cerita sekali? Nak jogging. Nak jogging? Tapi nak sekejap. Dia busy dengan Cokoja. So dia adalah toke Cokoja. Dan sis adalah toke Kopeto yang tudung-tudung sis lah yang handle. Tapi kalau Kopeto je dia yang handle. So sis tak ambil pot lah. Untuk Kopeto je memang sis tak ambil pot. Memang dia yang arrange semualah, agent apa semua, stok apa semua, memang sis tak ambil tahu. Cuma sis ada involve dalam marketing. Tolong promotekan, tolong cari agent, tolong iklankan, tu je lah. Tapi kalau korang tanya apa-apa pasal agent ke, pasal stok ke apa semua, jangan tanya sis sebab sis tak tahu. Yang tu semua Abang Anip yang uruskan. So Kopeto Jar ni adalah produk yang mana kita buat lepas kahwin. Macam tudung sebelum kahwin. Kopeto Jar, buku Melakak Cinta selepas kahwin. Okay, sebenarnya Kopeto ni dia bermula dengan hanya bawah RM100. Modal sis hanya bawah RM100. First sis macam sekejap. Alah, ada contoh tak? Tapi dalam handphone ni macam mana nak tunjuk Apa dia? Ada contoh. Ada. Sekejap. Abang dah nak pergi jogging ke? Ya. Okay, bye-bye. Okay. Annyeong. Kita tengok berapa minit untuk habiskan satu Okay, pusingan. start daripada ni. Okay. Good luck. Gula di sini. Okay, dekat sini sis ada contoh.
Contoh start Corpetto masa 2016, macam awal bulan 2 rasanya. Sis start buat Corpetto 14 Februari. 14 bulan 2. Waktu tu kira waktu Valentine, hari Valentine, tapi tak ada kena-mengena pun dengan Valentine sebab sis pun tak nak lah macam nak cakap oh time Valentine tu anniversary. Tapi sebenarnya anniversary Corpetto kalau nak ingat senang je ingat waktu Valentine. Waktu 14 bulan 2 tu start sis buat Corpetto, tapi sis start beli barang, sis keluarkan modal kurang daripada RM100, sis cari barang dekat Kenanga. Waktu tu sis tak dapat idea lagi nak buat tudung. Cuma pernah lah jadi model untuk tudung yang sebelum ni sis cerita kan. Sis jadi model saja-saja tolong kawan, yang kawan sis fotografer tu. So dari situ sis dapat idea nak berniaga. Dan sis kalau boleh tak nak jual tudung. Kononnya waktu tu kan sis cakap sis tak suka orang, kalau boleh tak nak orang tahu nama, tak nak orang tahu muka waktu tu lah. Sebab waktu tu sis tak faham yang konsep untuk dapatkan trust orang, kita itu ada salah satu personal branding. Bila orang kenal owner, orang lagi percaya untuk beli barang. Waktu tu sis tak tahu. So kononnya nak belakang tabir je. Macam tu. And then sis dapat idea untuk berniaga, tapi sis tak nak jual, tak nak, maksudnya kalau macam family sis memang business, tapi diorang jual baju lelaki, tapi sis nak buat baju perempuan. So waktu tu bawa modal kurang daripada RM100. Sis cuma pergi dekat Kenanga, sis jalan-jalan dekat kedai-kedai tu dengan kawan. Lepas tu tanya setiap kedai mana yang macam baju sis minat. Waktu tu sis nak buat kurti. Dia macam kurta tapi labuh. So boleh pakai dengan kain, boleh pakai dengan seluar. So nak jual kurti lah. Waktu tu macam tengah hot jugalah. Waktu tu kurti macam kurta labuh untuk perempuan, macam gamis. And then sis cari dekat Kenanga. Lepas tu jumpalah beberapa kedai. So sis cuba deal dengan dia punya owner. Bukan owner lah, macam staff kat situ. Majority adalah Bangla. Bangla ataupun Pakistan, macam tu lah. Dia tak tahulah tu owner ke pekerja ke. Tapi sis ada deal. Sis tanya kalau ambil satu berapa. Kalau sis ambil setiap warna tu, satu design tu setiap warna, tapi sis tangkap gambar dulu, photoshoot. Lepas tu baru sis order macam minta nombor telefon dia. Macam tu lah. Waktu tu sis sangat berani untuk try berurusan dengan orang yang tak kenal. Macam try and error lah. Tengok macam Bangla, Pakistan ni macam baik kan. Dia okey. Lepas tu dia pun nak lari kat mana sebab kedai dia kat situ. So dah sembang semua, sis minta nombor telefon dia. Waktu tu adalah WhatsApp. So WhatsAppkan gambar. Macam kalau sis dah tak gambar, sis ambil dalam 1 dozen je, dalam 6 ataupun 12 helai. Tapi tak semua saiz lah. Sis ambil saiz sis je, ambil saiz S sahaja untuk tangkap gambar photoshoot kan. Ambil saiz sis. Lepas tu ambil setiap satu warna tu satu. Contoh macam ada 6 warna ataupun 12 warna, macam tu lah. Lepas tu sis tangkap gambar photoshoot dengan kawan sis yang hari tu yang Dija tu. Lepas tu tangkap gambar. And yang paling kelakarnya, sebab kononnya tak nak orang kenal. Padahal dah pakai pudar dah. Macam tak nampak muka pun. Tapi sebab waktu tu macam tak nak. Macam tu lah. Tak tahu apa. Macam tak tahu apa yang sis fikir waktu tu. And then waktu tu sis pakai kotak. Sebab sis ada tengok satu IG ni. Kalau korang tahulah, nama IG tu N Jaafar. Dia kakak tu, dia memang tak pernah tunjuk muka dia. Awal-awal dulu sis follow dia, dia free hair. Tapi dia tak nampak pun rambut dia sebab dia pakai kotak. Dia pakai paper bag. Dia letak paper bag kat kepala. So kat paper bag tu dia lukis. So start sis dapat idea untuk, okay, aku nak jual baju. So tak perlu pun nampak muka. So dari situ sis start pakai paper bag. And then sis buat sendirilah paper bag ni. Nak tengok contoh. Tada! Nampak tak?
Tada. Ni paper bagnya. Sis pakai. Ni sis buat sendiri tau. Lukis sendiri. Tengok tu comel kan. Siap ada bulu-bulu mata dia. Siap senyum lagi. So, ni start sis photoshoot tapi tak nampak muka. Pakai paper bag. Tak tahulah macam mana. Panas juga, macam lemas juga. Photoshoot pakai paper bag lemas juga. Lepas tu macam terfikir macam manalah kakak tu boleh semua gambar dia, boleh katakan setiap gambar dia semua pakai paper bag. So waktu tu macam try. Okey juga. Cuma macam bila sis upload ni, okey ni IG Kopeto satu ketika dahulu. Suatu ketika dahulu IG Kopeto adalah ini. Ni sis ada contoh gambar, sis ada screenshot. Alhamdulillah ada kenangan lah sebab sis sempat screenshot waktu mula-mula sis nak naik, waktu mula-mula Kopeto nak naik. Memang struggle, memang merangkak-rangkak daripada tak ada followers. Sekarang Alhamdulillah orang dah trust, sikit-sikit orang dah follow, orang dah percaya kan. Tengok ni. Ni adalah ni adalah IG Kopeto Attire. Dulu nama dia Kopeto Attire. So followers tengok ni 39, following 5. Lepas tu gambar waktu tu baru 21 post. So gambar semua macam ni yang sis pakai paper bag ni. Ni semua kurti dia lah, nampak tak? Ni kurtanya. Boleh nampak tak? Alamak, susahnya nak dia fokus. Okay, nanti sis akan letak gambar lah. Tengok ni, comel kan? Tak bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu gambar ni cute gila. Lepas tu letak bunga, letak ni. Ni kira prop lah ni kononnya. Waktu tu memang orang pun tak tahu siapa sebalik paper bag ni. And then lepas sis dah start Kopeto ni, sis rasa macam kenapa tak ramai, macam tak ada orang nak beli sangat kan. Lepas tu mungkinlah salah satu sebabnya orang tak kenal, orang tak nampak muka, and orang tak kenal tu siapa yang jual sebalik topeng tu siapa. Trusted ke sebab bertopeng-topeng ni takut tiba-tiba orang jual orang tah mana-mana orang dah jual, takut tak sampai ke barang kan. So waktu tu macam slow-slow, tapi memang modal mula-mula tu bawah 100, tapi sis start dengan ambil pre-order. Dah ada gambar tu, kalau lepas tu pre-order dan pada orang-orang yang kenal dulu macam kawan, tapi alhamdulillah lah kawan ada yang support. So daripada duit yang tu sis rolling dan sis fikir susahnya nak jual baju, sebab kalau baju ni dia kena ada saiz. Paling kurang kena ada 4 saiz paling kurang. Tapi biasanya 5 lah. S, M, L, XL, XXL. Ataupun 4 lah. Dia wajib ada saiz. Dan mana boleh satu colour. Mesti kena banyak colour dan banyak saiz. Kena stok banyak dan kena model yang besar. Waktu tu sis tak nak lah buat model besar. Sebab sis tak nak pinjam-pinjam tau. Nak start dengan duit sendiri. So macam korek-korek lah duit daripada duit raya, duit belanja, duit macam tu lah. Lepas tu sis macam terfikir, kalau macam tu nak buat satu hey, dah settle satu round. Sekejap je. Nak round lagi ke? 9 minit. Abang nak pusing lagi ke? Tak ada. Lepas tu waktu tu sis rolling daripada duit yang jual kurta tu, dapatlah jual kurti tu, dapatlah jual sikit. So duit daripada situ, untung tu sis simpan. Dan sis start fikir, kalau macam tu kena jual benda yang tak main saiz. Waktu tu terfikir nak buat tudung lah, sebab dah pernah photoshoot tudung. Lepas tu kawan pun boleh tolong photoshoot kan. Lepas tu start lah beli kain. Waktu tu beli kain meter-meter. Ambil sikit-sikit je. Waktu tu buat sampel. Suruh abang ipar jahitkan. Waktu tu start tudung bawal kot. Bawal per. Siapa yang follow Kopeto daripada awal-awal dulu, daripada 2016,
2017. Start Kopeto adalah kurti. Kedua adalah tudung bawal pearl. Dia ada manik-manik kat ujung tudung bawal tu. Dia ada manik-manik kat ujung tu. So itu adalah tudung pertama. Lepas tu start sis buat khimar pearl yang ada manik kat sini tu, tapi manik and diamond tu, tu yang kedua. Kira waktu tu dah stabil sikit. Bukan tak stabil lah, dia macam model dah banyak sikit. So daripada buat bawal tu sikit, belilah banyak sikit kain, and then buat khimar. Start dari situ buat khimar. Lepas tu ramai yang suka khimar tu sebab dia macam unik, and then dia ada, khimar tu dia ada style dia sendiri. Lepas tu manik-manik tu memang tak ada orang buat lah. Time tu memang Kopeto je yang first time buat. Dan sampai sekarang Kopeto je yang buat khimar ada manik macam tu. Okay, tu macam signature lah untuk Kopeto. Alhamdulillah permintaan tu masih ada. Masih ramai lagi yang berminat dengan design tu sampai sekarang. So daripada situ sis rolling. Alhamdulillah start lah buat kurta lelaki, kurti perempuannya sekalinya seluar. Lepas tu buat khimar lain, buat bawal design lain, shawl, Albania shawl, macam-macam lah. Sampailah 2018. Waktu 2018 tu waktu Albania shawl, and then sis kahwin. Waktu kahwin tu adalah stok khimar. Ada stok lagi, bridal khimar ada stok. So lepas kahwin pun masih maintain jual bridal khimar tu untuk support lah. Sebab kita orang lepas kahwin, kita honeymoon lama tau. Berapa lama bang? Kita honeymoon, kita take time kan. Kita macam 6 bulan. Macam 6 bulan, lama gila. Lepas kahwin biasanya orang macam sebulan 2 bulan dah bekerja kan, cari rezeki pula kan. Kita orang memang honeymoon, betul santai-santai 6 bulan. Macam tu lah, asyik jogging je kan. Rajin betul waktu tu. Lepas tu bila dah start duduk sendiri, start bulan 1 tahun 2019 ni, start bulan 1 kita dah start duduk sendiri. Duduk asing lah daripada family. Waktu tu duduk rumah mak ayah sis. Tapi rumah sis dengan suami satu taman. So kadang-kadang kita tidur kat rumah Abang Hanif, kadang-kadang tidur kat rumah mak ayah sis. Memang ada satu bilik khas untuk kita lah. And then waktu tu dah, sebab Abang Hanif pun nak sambung master dia, sebab dah lama sangat honeymoon. So nak sambung balik master. So kita pun cari rumah sewa dekat Gombak. So dari situ kita start rasa macam, kita orang ni dah lama sangat honeymoon. So kita kena start cari duit balik lah. Kena survive kan, dah duduk asing. And then waktu tu baru kita start buat masa bulan 12. Masa bulan 12 waktu tu 10 ke 11 yang kita start buat buku. Yang waktu abang pergi keluar 40 hari. Bulan 9 dia Abang ni keluar 40 hari. Waktu tu sis type manuskrip untuk buat buku. So bulan 12 tepat ujung bulan 12 berapa 31 ke 30 hari bulan. Dapat buku 31 bulan 12. Dapat buku 31 hari bulan 12. Memang ngam-ngam. Esoknya dah 1 hari bulan terus post. Tak, kita post 31 hari bulan. Kita post. Waktu tu memang mengejut sebab kita orang lepas kahwin banyak sangat benda mengejut dan banyak rezeki yang datang mengejut lah. Macam rezeki yang tak ada sangka-sangka, tapi macam tu lah mengejut. Tiba-tiba datang rumah Abang Lan kat Sabah. Cuma kononnya nak bagi Abang Hanif kenal dengan Kak Sabah dengan Abang Lan. Macam nak beramah mesra lah, nak ziarah lah. Lepas tu dia hidang durian waktu tu. Dia hidang durian. Lepas tu tiba-tiba Abang Lan ambil buku, ambil pen, dia tulis, okey, korang kena siapkan dalam ni. Kena siapkan manuskrip dalam 2 minggu. Gila, kita orang macam terkejut gila waktu tu. Kita macam, serius lah. Kita rasa macam baru je nak tanya macam mana buat buku. Belum rasa nak buat lagi. Lepas tu Abang Lan kata, kalau tak korang tak akan start. So sebab tu Abang Lan terus suruh menulis waktu tu. Balik je terus suruh menulis. Waktu tu menangis jugalah sebab tak pernah menulis buku. Asal kat tulis kat caption tu lain, tak sama macam buku. So dari situ start perniagaan kita orang yang berdua, yang lepas kahwin punya buku. And then bulan 1 bridal khimar 1.0. Lepas tu bulan 1 kita dah start duduk sendiri, survive, duduk dekat Gombak. And then bulan berapa yang kita start jual Cokoja?
Bulan 1 tu kita buat public goal. Bulan 1 kita public goal, lepas tu pergi kat Golden Tour. Nanti sis akan cerita satu vlog khas untuk Golden Tour tu. And then kita buat Bulan public 3. goal. Lepas tu bulan 3 kita start buat Cokoja. Tapi Cokoja tu pun Bulan dia macam ni. Lepas kahwin, jual saki-baki tudung yang raya tahun lepas. Lepas tu kita buat manuskrip. Masa yang sama kita buat urusan tailor untuk tudung Bridal Khimah 1.0. So untuk tahun lepas Bridal Khimah 1.0 hujung tahun dan juga buku pre-order. Lepas tu masuk je awal tahun ni bulan 1 kira terus kita distribute buku dan waktu yang sama kita buat meet and greet dekat ni lah utara apa semua. So memang time tu bukanlah nak kata kebetulan, kira rezeki kita orang terjebak dengan Mas bulan 1 juga. So waktu kita orang pergi ke Perlis, kita orang buat meet and greet dekat Pelingan Utara dengan Kedah. Terus kita orang pergi ke Penang untuk pergi Golden Tour bulan 1. Tapi lepas je daripada tu bulan 2 kita orang dah buat prepare untuk tudung raya bulan yang tahun ni punya lah. raya tahun ni punya. Tapi dalam masa proses untuk tudung tu kita orang buat Kopetoja bulan 3. So Kopetoja ni sebenarnya dah lama, dia start daripada bulan 3 waktu Karnival Usahawan Muda yang Sheikh tu Selangor yang Youth Entrepreneurship. Karnival macam tu lah. Waktu tu yang kita orang masuk TV3 TV1 TV1 RTM yang ada Raja Muda Musa. Raja Muda anak raja Raja Muda Selangor. Raja Muda Selangor, Raja Muda Musa tu nama Dewan. Raja Muda Selangor datang kat booth kita orang. Lepas tu dia ada tangan-tangan, kita pun ada tangan macam bagi dia buku. Waktu tu start kita jual Kopetoja. Waktu tu tak ada nama lah. Dan stiker pun pakai stiker Tok P Dan tu first time kita buka booth secara offline. Lepas tu dari pertama. Situ kita start buka booth semualah. So nak cakap kat sini, Kopeto ni bermula dengan modal yang sikit juga. Tapi ada jatuh bangun jugalah. Adalah waktu yang sebab sis buat seorang waktu tu tak kahwin lagi. So buat seorang dia macam kadang tu perempuan dia main emosi. Bila dia rasa macam dia tak nak buat, dia tak buat. Bila rasa macam dia stres ke apa, dia nak tutup, nak gulung tikar. Tapi alhamdulillah stay sampai sekarang masih bertahan. So pada korang yang baru nak start business, nantikan kita akan buat lagi vlog cakap pasal bisnes. Walaupun tak adalah banyak sangat ilmu, kita orang pun tak adalah sistematik sangat punya Kopeto ni, tapi still boleh nak share pengalaman. So pada yang baru nak start tu kena bersabar dan tabah, sebab dunia bisnes ni dia bukan senang dan bukan susah. Dia kena sentiasa sangka baik pada Allah. Dia bukannya maksudnya bisnes ni kita nak untung besar. Dia sebenarnya walaupun untung tu RM10, RM1, dia tetap untung. So kita kena banyak bersabar lah. Banyak lagi lah, kita orang pun masih dalam pembelajaran, nak kena belajar lagi. Kita nak betulkan sistem lagi lah. And then adalah nanti sis akan share macam mana pengalaman family sis buat bisnes daripada 1994 waktu sis lahir, sis baby lagi, mak ayah start bisnes. Lagi teruk lah ujian dia orang, lagi teruk daripada sekarang. Sekarang senang nak berniaga ujung jari je. So korang jangan lupa subscribe. Sis akan share lagi pasal topik-topik yang lain. So pasal apa itu Kopeto, pasal siapa blessing hunter, macam mana Kopeto boleh start. 3 topik ni dah cerita. So kita ada banyak lagi topik kita akan cerita. So nanti insyaAllah akan datang kita akan buat segmen-segmen. Kita akan buat teratur sikit lah. Kita akan buat segmen untuk bebelan sis, untuk khas untuk public goal, untuk emas, khas untuk dakwah motivasi. Dakwah motivasi, untuk panel-panel, untuk kids. Kita akan panggil budak-budak juga. Kita akan buat macam segmen untuk budak-budak. So dan kepada banyak lagi lah pecinta kucing. Pecinta kucing. Kita ada Kopeto Cat. So kita akan buat untuk yang kucing. diketuai oleh Oyen. Oyen. Oyen dia punya commander.
So korang kena doakan supaya Kopeto, tim Kopeto selamat dan juga selamat sejahtera. Jangan lupa subscribe Kopeto Studio. Okay, bye. Assalamualaikum. Abang buat macam tu. Macam.